Adakah Sarawak sedang merancang untuk berpisah dari Malaysia secara diam-diam? Atau mereka hanya menuntut hak yang memang sepatutnya milik mereka? Pada video kali ini kita bongkar kenyataan berani Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg yang mungkin akan membuatkan Putrajaya tidak senang duduk. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current MY. Dalam satu ucapan yang penuh dengan makna, sempena sambutan Hari Sarawak ke-62 yang berlangsung di Miri malam tadi, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg tampil dengan satu mesej yang cukup jelas dan tegas. Sarawak bukan tamak. Apa yang diminta oleh Sarawak hanyalah hak-hak yang telah dijanjikan dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan serta Perjanjian Malaysia 1963. Menurut beliau, Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS akan terus memperjuangkan hak-hak negeri itu menerusi rundingan yang harmoni bersama Kerajaan Persekutuan, dan segala usaha ini akan berlandaskan semangat serta kerangka asal ME63. Tegasnya, perjuangan ini bukan sesuatu yang baru. Malah 9 hak di bawah ME63 telah berjaya dikembalikan kepada Sarawak hasil rundingan berterusan antara kerajaan negeri dan juga pusat. Beliau menyatakan dengan bangga bahwa kerjasama erat antara Sarawak dan Kerajaan Persekutuan membuktikan bahwa GPS bukan sahaja dihormati, malah merupakan kuasa politik yang digeruni di peringkat nasional. Pelantikan Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri yang pertama dari Sarawak dalam sejarah Malaysia dijadikan bukti nyata bahwa suara Sarawak kini didengari dan dihormati di Putrajaya. Tambah Abang Jo lagi, GPS bukan menuntut kuasa demi kepentingan sempit. Sebaliknya, segala kerjasama dan tuntutan adalah demi kepentingan bersama untuk Malaysia dan Sarawak berkembang seiring. Malah peningkatan hasil negeri seperti cukai jualan negeri ataupun SST tidak akan menjejaskan pendapatan kerajaan persekutuan kerana kerajaan pusat masih mempunyai banyak ruang untuk meningkatkan hasilnya sendiri tanpa membebankan rakyat. Beliau turut menyentuh keputusan penting yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin terdahulu Sarawak yang 62 tahun lalu ketika memilih untuk menyertai pembentukan Malaysia demi kestabilan dan kemakmuran bersama. Namun kini, katanya Sarawak berhak menuntut apa yang telah dijanjikan ketika detik bersejarah tersebut. Menurut laporan, Sarawak kini menyumbang hampir 10% kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK. Satu pencapaian yang menandakan kekuatan ekonomi negeri itu. Bukan itu sahaja, Bank Dunia telah mengiktiraf Sarawak sebagai sebuah wilayah berpendapatan tinggi untuk 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Berdasarkan angka terkini, pendapatan negara kasar ataupun PNK per kapita Sarawak ialah sebanyak RM73.100 pada tahun 2024. Jauh melepasi ambang RM63.800 untuk status berpendapatan tinggi. Kejayaan ini menjadikan Sarawak sebagai negeri keempat paling berpendapatan tinggi di Malaysia selepas wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan juga Pulau Pinang. Malah mengatasi Selangor yang sering dilabel sebagai pusat ekonomi negara. Paling mengejutkan, Sarawak mencapai status ini 8 tahun lebih awal daripada sasaran yang asal. Tetapi persoalan paling besar di sini, adakah kerajaan persekutuan benar-benar ikhlas dalam melayan tuntutan Sarawak ini? Atau adakah semua janji-janji yang ditabur semasa pilihan raya umum hanyalah sekadar umpan politik? Jika kita imbas kembali,
Sepanjang tahun 2023 dan juga 2024, berbagai kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin Sarawak yang tidak puas hati dengan kadar pelaksanaan MA63 yang dilihat terlalu perlahan. Misalnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Unggah pernah menyatakan bahwa isu-isu seperti royalti minyak 20% dan kawalan penuh terhadap pendidikan serta kesehatan masih lagi belum ditangani sepenuhnya. Malah isu royalti minyak terus menjadi duri dalam daging. Walaupun Petronas bersetuju membayar cukai jualan kepada Sarawak, namun tuntutan agar hasil minyak dan gas dikongsi secara lebih adil masih belum mendapat penyelesaian tuntas. Ini mengundang persoalan, adakah Sarawak akan mula mengambil langkah unilateral jika rundingan tidak menunjukkan hasil? Lebih panas lagi, wujud kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia bahwa desakan Sarawak ini mungkin menjadi langkah pertama ke arah autonomi penuh atau lebih radikal lagi, pemisahan dari Malaysia. Walaupun pemimpin Sarawak menolak dakwaan ini, namun suara-suara halus dari akar umbi yang mahukan self-determination ataupun penentuan nasib sendiri dilihat kedengaran kian kuat, terutamanya selepas kemenangan besar GPS dalam PRN Sarawak yang lalu. Dan kita juga tidak boleh lupa bagaimana Sarawak dan Sabah seringkali merasa terpinggir dalam penagihan proyek pembangunan dan bajet persekutuan. Dalam laporan-laporan sebelum ini, banyak proyek mega yang diumumkan di Semenanjung, sementara Sabah dan Sarawak berdepan isu asas seperti jalan raya berlubang, sekolah yang daif, dan akses internet yang lemah. Jadi, apakah wajar Sarawak menuntut lebih banyak jika ia telah lama dianaktirikan? Dan persoalannya sekarang, adakah tuntutan Sarawak ini satu bentuk keadilan yang ditangguhkan atau permulaan kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih menggoncang negara? Adakah Putrajaya benar-benar bersedia menyerahkan kuasa yang telah digenggam erat selama lebih 60 tahun? Atau akhirnya Sarawak akan memimpin jalan untuk memperjuangkan semula semangat asal Perjanjian Malaysia 1963? Berikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Apakah Anda bersetuju dengan perjuangan Sarawak? Atau Anda rasa ini adalah satu bentuk ugutan politik terhadap kerajaan pusat? Nah, sahabat-sahabat, oleh itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi karena lebih banyak pendedahan politik Malaysia yang akan kami bongkar di sini di Current Sphere MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, jumpa lagi dan terima kasih semua.